Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan kelas kita pada malam ni dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertemuan kita pada malam ni adalah pertemuan keempat untuk Taranum Jiharkah. Jadi bila dah sebut keempat tu masing-masing tahu dah lah. Kita punya aktiviti malam ni adalah ujian santai dan surah yang kita akan baca adalah surah bebas. Ikutlah pada pilihan kita sendiri. Betul tak? Ke saya salah? Malam ni betul Okey, jadi terpulanglah pada masing-masing. Cuma saya mendengar saja, nanti saya akan komen. Dia tidaklah menjadi satu kesilapan. Selalunya kalau salah-salah dia punya harakat ke ataupun dia punya hujung tu patutnya tinggi tapi terendah sikit tu bukan salah. Maknanya kurang tepat dia punya kedudukan harakat setiap lagu tu. Itu tak ada masalah. Dia orang kata dalam proses belajar tu memang dia akan ada lah keadaan yang begitu kan. Dia bukanlah mencacatkan. Yang penting masa kita baca untuk meletakkan nada ataupun lagu tu kita perlu menjaga setiap sebutan huruf, setiap sifat dan makhraj huruf. Itu yang paling penting untuk kita jaga. Suara itu kalau dapat kita mengalunkan dengan suara yang terbaik itu adalah bonus. Itu sangat baiklah kan, dapat menguasai keseluruhannya untuk Al-Quran. Okey, baik. Kita mula dengan Kak Liz dulu Saya dah mula dah. Saya dah baca Fatihah dengan Taranum Jiharkah. Saya dah baca doa dengan Taranum Jiharkah. Jadi malam ni saya bagi ni meraihkan semua sekali. Semua sekali kena baca kecuali saya lah. Okey, boleh Kak Liz? Okay. Boleh insya-Allah. Okey, surah apa Kak Liz? Surah yang hari tu yang last lah, Al-A'la. Udah aku kata dah, surah Al-A'la juga. Tak apa, tak kisah, tak ada masalah kan. Kan ustazah kata pilih sendiri. Saya dah pilih dah ni, tak ada masalah. Boleh. Okey, sekejap surah Al-A'la. Sekejap, muka surat berapa Sekejap. Muka surat 591. Oh, saya salah lah. Okey, silakan Kak Liz. Dah bersedia Saya senyap je tau. InsyaAllah. Okey. A'udzu billahi betul ke? A'udzu billahi minasy betul ke ustazah? Kejap. Dia jadi macam musabaqah pula Ustazah jangan cakap kejap Okay, tak, saya tak tunjuk. Kejap. Kejap ustazah. Ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم. Masya Allah. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى Jawab kot kat situ. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. Lagi sekali dekat kha. سيذكر من يخشى. Okay. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى. Lagi sekali ulang. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Sadaqallahul azim. Macam tak kena je yang ketiga ni. Sufi Ibrahim wa Musa. Kena? Kena. Mana tak kena. Cumanya dekat ha tu tak apa kena. Suhu. Lagi sekali Kak. Inna hadza lafi suhufil ula. Suhufi Ibrahim. Tak masuk lah dia punya ha. Suhu. Suhufi. Boleh. Suhufi Ibrahim wa Musa. Okay. Sadaqallahul azim. Okay. Terima kasih Kak Liz. Terima kasih Ustazah. Okey, sama-sama. Secara keseluruhan bacaan Kak Liz, saya memang komen bahagian apa nama nak cakap? Saya komen bahagian taranum dulu. Sebab kita kelas taranum kan. Okey, pada pendengaran saya tadi daripada awal sampai habis tu cukup kemas dah lah. Dia punya susunan harakat ada tinggi, ada tengah, ada turun. Lepas tu ada jawab. Okey. Cumanya kan bila dalam taranum ni kita punya bacaan tu mestilah kita nak sertakan dengan kelembutan suara. Betul tak? Betul. Macam saya sebut hari tu, kelembutan suara ni dia mesti berkait dengan sebutan huruf tu. Mana tempat yang kita sesuai untuk letak suara kita turun ataupun naik masa bila kita nak pindah suara tu kan. Contoh pada dua tempat yang saya selalu sebut. Pada dengung, satu lagi pada hukum mat. Saya selalu sebut yang itu kan. Maknanya kat situ adalah ruang-ruang yang luas, yang besar sikit supaya kita tidak agak rasa sukar untuk menukarkan nada suara kita turun dan naik. Contoh tadi pada ayat berapa tadi? Wayatajannabuhal ashqa. Itu nombor ayat 11. Nombor 3.
Nombor 3, ya. Okey. Tadi akak dah baca. Hmm. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Cantik dah. Sayadzakkaru man yakhsha. Okey, bila akak baca wa yatajannabuhal ashqa. Tak salah. Contoh saya nak bagi ni kan. Nak lembut tu kat mana? Wa yatajannabuhal ashqa. Ambil ke tempat-tempat Dekat, macam tu lah. dekat Dekat nunnya ada dengung-dengung. satu. Ya. Kalau akak buat wa yatajannabuhal. Tak salah. Tegak. Tapi Tegak. togak orang Negeri Sembilan cakap kan. Ya. Nampak tak? Kalau kita Betul, baca wa yatajanna, dia tak Hmm. salah sebab dia memang Betul. perlu dibaca dengan gunnah kat situ. Betul. Kan? Lepas tu dia lembut. Dia boleh dilembutkan. Itu salah satu tempat lah. Okey. Jadi bila saya dah bagi satu contoh tu bermakna pada tempat-tempat lain tu pun Kak Liz cuba tengok. Tekankan pada yang mat. Contoh macam ayat yang kelima ni kan. Dia ada rusa panjang kan. Kat sini 1, 2, 3, 1, 2 tadi. Faja'alahu rusa. Gerakkan dia. Jangan takut-takut. Memanglah kalau kita kata sumbanglah ustazah. Memang kita belajar ni macam mana pun memang ada je kesumbangan tu kan. Mula-mula kita baru nak belajar mengenal suara kita ni macam mana nak letak dia kan. Tapi lama-lama nanti kita dah kenal, kita dah mahir, baru dah nampak lebih kelembutan tu. Begitulah. Itu untuk bahagian taranum. Jadi keseluruhan tu terbaik dah. Kak Liz punya taranum tu susunan. Maknanya lepas ni kalau ada rezeki kita untuk buat pusingan kedua, saya tentukan surah mana, ayat mana, baca je nak tengok macam mana. Macam ni dah bersedia kan dengan surah masing-masing kan. Tapi macam mana pun tidaklah kata tak aci sebab memang itulah tugasnya untuk minggu keempat kan. Alhamdulillah. Okey, cuma untuk sebutan-sebutan huruf yang saya nampak Kak Liz sebut tadi, kebanyakannya huruf, bukan Kak Liz saja, kebanyakannya ramai yang menyebut huruf ha yang baris depan ni. Memang payah betul. Dia sebut ha dengan hi tu nampak jelas sangat bunyi dia dekat tengah halqum. Tapi bila masuk dekat hu tu, betul. dia macam bunyi tiba-tiba dekat hu. Ya. Macam Dia tiba-tiba ha simpul. dia jadi ha simpul, ha tak pedas. Dia kena Betul, cuba Ustazah. biasa keluarkan angin dulu. Hu gitu. Ha hai hu kan. Saya feel kat situ Ustazah kalau mengaji pada depan. Memang feel kat situ je. Kena masuklah kelas dan sifat huruf tu. Itulah sifat huruf tu Kak Liz nanti Ustazah Lin tu dia boleh betulkan. Sebab saya pun pernah mengikuti juga program itu, memang best. Dia ada dia punya cara dan teknik dia untuk kita dapatkan sebutan yang tepat. Okey, insyaAllah. Okey, tak apa nanti Kak Liz PM tepi kalau nak cepat dengan Bereh. boh bereh. Kak Liz, tahniah tau. Tahniah dapat baca dengan baik. Terima kasih Ustazah. Dudak-dudak tadi ni takut tak kena kan. Itu komen yang ikhlas daripada hati saya. Bukannya kita nak menjatuhkan ke apa, tak. Maknanya nak menambah baik lagi. Biarlah kita sama-sama pandai ngaji. Biarlah kita ngaji tu sedap sama-sama. Macam tu. Terima kasih Ustazah. Terima kasih sangat-sangat. Okey, sama sangat-sangat. Okey. Lega dah, lepas dah. Lega. Okey, yang kedua, Bonda Tusiah Bonda baca surah apa Bonda? Sama lah pasal itu hari tak masuk. Jadi ni kira sekali. Okey, baik. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Ya. Wallazi qaddara fahada. Cantik. Wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusa'an ahwa. Lagi sekali. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Okey. Sanuqri'uka fala tansa. Ya.
Terus. Illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Lagi sekali. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kejap saya kena betulkan dekat kha. Yakh. Dia kena jelas. Yakhfa. Yakh. Lepas tu turun bawah sikit. Dekat fa tu dia tak cukup 2. Okey. Ulang balik ya. Illa ma Allah. Ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fazakir in nafa'atiz zikra. Sayazakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Allazi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Dekat wadzaka, jangan wadzaqo. Wadzakaros. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Ya. Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Terbaik bunda. Kita terasa macam puasa ke 15 ke atas dah baca surah Al-A'la ni kan. Lepas tu pula tahun depan solat tarawih minta imam tu request kat imam tu, minta tuan imam baca Taranum Jiharkah. Bunda suka surah Al-A'la. Ya, dah hafal lah kot. Suka bunda. Tak tahu kenapa suka surah ni, tak tahu kenapa. Sebab dah biasa baca kot. Dan ayat dia macam seronok je sebut kan. Alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih Ustazah. Okey, terima kasih bunda. Okey. Okey, baik. Untuk keseluruhan pada Taranum terbaik, sama juga macam Kak Liz baca tadi, susunannya pun cantik, ada tinggi, ada pertengahan, ada rendah, semua cukup. Okey, cumanya ada beberapa tempat tadi yang saya nampak mungkin kadang sebab kita apa nama nak cakap ayat tu Gabra. pendek. Bukan gabra rasanya. Bonda baca okey tadi, tak adalah nampak macam geletar ke apa kan. Ayat tu pendek. Bila ayat pendek ni, macam contoh tadi yang saya tanda kat sini, bonda baca pada kalimah ahwa pada ayat 5 dengan yakhfa pada ayat 7. Ayat tu kan dia nombor 2 kan. Faja'alahu ghusaan ahwa. Itu yang sepatutnya. Tapi bila pusingan dekat ghusaan tu tak habis, dia akan jadi gini. Faja'alahu ghusaan ahwa. Usa. Itu kalau kita nak habiskan pada 2. Usa itu kalau tak habis. Sebab kita nampak macam pendek. Sedangkan kat situ walaupun ayat tu pendek, tapi kalimah tu ada hukum yang panjang. Jadi banyak masa kat situ untuk kita turun naik suara. Jadi dekat rusaan tu banyak. Faja'alahu usa. Boleh buat 3 tingkat. Usaan ahwa. Jadi dia banyak ruang. Jadi kita tak terkejar-kejar. Macam seolah-olah ahwa tadi bila tersangkut, dia jadi ahwa. Dia tidaklah salah sebab kita nak buat 3 set saja kan. Cuma dia tergantung sikit kat situ. Sama juga pada ayat innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa ma yakhfa.
Di bawah sikit lagi. Yang itu je lah sikit tadi. Tapi macam mana pun yang bunda baca yakhfa dengan ahwa tadi tu sebenarnya masih lagi dalam kategori jiharkah. Dia tidaklah sampai sesak barat. Bila minta buat jiharkah tiba-tiba baca nahwan pula. Tak sampai lah macam itu. Dia tetap jiharkah. Tak lari jauh pun. Sikit aja. Okey bunda? Ya, insyaAllah. Okay. Pasal nak fokus lagu tu. Betul, betul. Faham. Itu yang saya cuba memahami. Kenapa jadi begini, kenapa begitu. Okey, kemudian untuk itu bahagian taranum lah. Kemudian untuk bahagian bacaan yang ataupun sebutan-sebutan huruf, bunda kena berhati-hati bila jumpa kalimah yang di sebelah-sebelahnya tu huruf yang berlainan sifat. Tebal. Maksudnya tebal Selalu nipis. terikut tebal. Terikut. Contoh macam wadhaqah tadi tu. Wadhaka. Sebab dia dah nampak roh. Mata kita ni special. Bila kita baca Quran ni, kita dah belum sempat baca kali huruf tu, kita dah pandang sebelah dah. Kita dah pandang huruf selepas tu kan. Gitu. Pasal dah tahu benda tu tipis sama Tahu tebal, dah. tapi boleh terbaca tebal. Betul, faham. Okey, tak apa. Dia lah mana kita nak jaga taranum lagi, mana kita nak jaga sebutan huruf lagi, yang mana pula mat, yang mana pula dengung. Alhamdulillah hebatlah tu dah dapat menyesuaikan bacaan tu dengan taranumnya, dengan cuba untuk memurnikan sebutan hurufnya kan. Itu terbaik dah. Alhamdulillah. Tahniah bunda. Dapat baca dengan bacaan yang baik. Okey, sama-sama. Okey. Alhamdulillah. Tu qariah kedua. Kita masuk peserta yang ketiga. Okey, dipersilakan bunda. Tadi bunda Zainab dulu kan, baru bunda Ronisa. Silakan. Ya ke? Saya. Betul. Bunda Zainab baca surah apa? Ghasyiyah. Masya-Allah, Al-Ghasyiyah. Jiran. Cuba saja Boleh, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Cuma nak sebut lagu tu saya tak nak sebut dulu. Yauma idzin tu tak dengung. Okay. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. La yusminu wa la yughni min ju'. Ni 2 harakat. Ya. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyu mabthusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa suqihat. Fadzakir innama anta mudzakkir. Lasta
عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه Masuk sikit lagi الله huruf ain. Fayu'adzi. فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Alaina 2 harakat. Okay. ثم إن علينا حسابهم. Okay. Alright. Bunda tadi tengah seronok baca, saya tak nak kacau dulu. Sebab bacaan bunda daripada ayat 1 hingga 26 ni semua okey. Sebutan huruf dia semua okey. Tebal nipis pun okey, cuma ada beberapa part tadi yang terpanjang jadi terpendek tu kan. Okey, yang itu. Kemudian baru saya nak pusing bahagian taranum. Okey, bunda punya pergerakan taranum tadi antara 1 pada 2, 2 pada 3 tu dia nak pergi dah sebenarnya dekat taranum jiharkah tu. Cuma dia punya meletakkan nada tu kurang tepat aja. Kalau dia cuik sikit lagi tu, jadi. Tapi tadi malah nak kacau dulu. Takut nanti kan hilang sebutan huruf apa semua kan. Okey, cuma saya nak minta bunda ulang sikit. Ambil beberapa set daripada atas dan saya akan join sekali bunda baca. Selepas bunda baca tu kalau macam tak tepat baru saya tunjuk kat mana yang tak tepat tu. Cuba bunda buat lagi sekali untuk yang set pertama dulu. Okay. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Lembutkan sikit. Na. Hal ataka hadithul ghashiyah. Okey. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Dia punya yang hujung tak tepat. Wujuhui. Masa dia nak menukarkan pada ya tu kan ada dengung, masa tu turun. Wujuhui. Kalau bunda buat wujuhui yawma idzin khashi'ah, dia jadi tak tepat. Wujuhui yawma idzin khashi'ah. Bawah sikit lagi. Khashi'ah. Okay. Kata sikit je cuik dia. Cuba lagi sekali. Wujuhun yawma turunkan. idzin Wujuhui. Susah nak turun. Turun, dia kan turun. Wujuhui yawma idzin khashi'ah. Wujuhui yawma idzin khashi'ah. Ya, cantik. Lepas tu turun lagi satu. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Jangan sama dengan khashi'ah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Ya. Okay. Tasla naran hamiyah. Okay. Ustazah, suara saya tak dengar sangat. Hello? Boleh dengar suara saya? Sekarang dengar. Okay, sorry. Okay, teruskan. Okay. Terus ya. Ulang balik. Tusqamin. Turun kedua. Tusqamin ainin aniyah. Turunkan. Tusqamin ainin aniyah. Tusqamin ainin aniyah. Comel. Tunggulah, Ustazah bimbing jadi boleh buat. Ustazah. Boleh, tak ada masalah. Belajar gitu.
ليس لهم طعام إلا من ضريع إلا من ضريع. إلا من ضريع Dia cuma tak masuk ain je. Dhari'. ضريع. Okey. Teruskan. Okey, teruskan. Cantik tu. لا يسمن ولا يغني من جوع Boleh. وجوه يومئذ ناعمة. Dekat mana yang kita nak turun? Dekat dengung. Patut macam gitu. Wujuhui Tapi tak turun. hui yauma idzin na'imah. وجوه يومئذ ناعمة Comel. لسعيها Sikit lagi ain. راضية Lisa'yiha radiyah. لسعيها راضية Cantik. في جنة عالية Boleh. لا تسمع فيها لاغية La tasma'u fiha laghiyah. Dia turun ikut step. Nombor 2 tu. لا تسمع فيها لاغية Laghiyah. لاغية Ya. فيها عين جارية Masya Allah. فيها سرر مرفوعة Boleh. وأكواب Bum. موضوعة Bum dia tak turun ikut tangga. Wa akwabum mawdu'ah. وأكواب موضوعة Ya. ونمارق مصفوفة Okey. وزرابي مبثوثة Okey. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Ibili kaifa khuliqat. Ke bawah sikit. إبل كيف خلقت Tu dia. Okay. Kalau nak ulang sekali lagi boleh. Afala. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Ya. وإلى السماء كيف رفعت Boleh. وإلى الجبال كيف نصبت Ya. وإلى الأرض كيف سطحت Ya. فذكر إنما أنت مذكر Mudzakir. Lembut sikit. مذكر Boleh. لست عليهم بمسيطر Lasta alaihim. Dengung. لست عليهم بمسيطر Tir. Nipiskan dekat ra tapi Okay. to tebal. لست عليهم بمسيطر Ya. إلا من تولى وكفر Illa man tawalla wa kafaru. إلا من تولى وكفر
Wa kafar. Jangan turun habis. وكفر Dia kalau wa kafar tu jadi nombor 3. Wa kafar. Tahan dulu. إلا من تولى وكفر Okey, boleh. فيؤذبه Masuk sikit lagi ain. Fayu'ad. فيعذبه Kejap. الله Dekat ain tu cantik dah ain dia dekat zal tu. Jangan tebal. Fayu'adzibuhu Allah. فيعذبه Jangan yu'al. Jadi dha. Fayu'adzi. Okey. Fayu'adzi. فيؤذبه الله العذاب الأكبر Ya. Boleh. إن إلينا إيابهم Ya. ثم إن علينا حسابهم Thumma inna alaina hisabahum. ثم إن علينا حسابهم Masya Allah. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okey. Saya bagi peluang tu untuk buat pusingan kedua sebabnya saya nak betulkan yang harakat 2 tadi. Tapi bila dah buat harakat kedua tu, dah jumpa dah. Nampak dia punya pergerakan jiharkah tu dengan jelas. Bukannya boleh tak boleh buat, boleh. Tapi dia makan masa kan? Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Dari macam ada personal tuition itu Macam sekejap okey, sekejap tak okey suara saya. Sekarang ni dah dengar okey, tak dah. suara? Saya dengar. Dengar Jelas ya. Okey Bunda, terima kasih Terima kasih banyak Ustazah, tahniah. Terima kasih Jangan putus asa. Benda tu sikit je yang dia tercuit tadi, tak banyak pun. Terima kasih beri saya peluang baca satu kali lagi Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Tak apa, yang lain mendengar tu pun yang lain tu dapat belajar untuk percantik dan perkemaskan lagi sebenarnya. Okey, baik. Kita teruskan kepada peserta keempat. Silakan Bunda Ronisah. Bunda baca surah. Suratul Buruj. Tu dia. Jangan main-main. Surah Al-Buruj. Buruj. Nampak macam senang kan? Tak senang juga. Sorry. Kena jaga qol-qolah banyak dekat gym, jangan keluar angin. Okey. Contoh macam kita baca was-samaa'i dzatil buruj. Jangan buruj. Kadang ada orang baca macam tu kan? Tu kena jaga. Siapa nama anak bujang kat list ni, nak baca ke? Oh tak, tunggu mak Kejap Bunda. Saja menyakat si siapa tu. Kejap. Kejap Oh Kak Lis tadi dia pergi dapur ke apa ke. Kak Lis. Saja saya tanya, anak bujang Kak Lis tu nak mengaji ke? Dia tu lagi. Allah Akbar, saja menyakat dia. Okey Bunda Runisa silakan. Surah Al-Buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Ya. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Ya. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لهم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. Kejap. Cuba Bunda ulang lagi sekali boleh? إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لهم يتوبوا Kat situ tadi Bunda sebut summalahum. Dia summalam je. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري. Lagi sekali dekat situ ikhfa. Jannatun tajri. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود. Lagi sekali qalqalah dia. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Qalqalah. Wa huwal ghafurul wadud. Ya. Zul arshil majid. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa Samud. Dia macam tenggelam kot. Rasa Bonda dah buat dah qalqalah tu. Cuma saya yang tak dengar. Lagi sekali. Fir'auna wa Samud. Ya, okey. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Ya. Wallahu min waraihim muhit. Ya. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.
Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Surah Al-Buruj. Bukan senang nak baca surah Al-Buruj. Susahnya sebab ayat tu panjang. Kan? Bila panjang tadi macam, tapi saya mendengar Bunda baca dari sudut Taranum tu, tak adalah mencari-cari. Nampak hujung harakat 1, 2, 3 jadi je. Cuma biasalah kita tak biasa lagi baca ayat panjang-panjang. Jadi pertengahan dia tu macam seakan-akan macam kosong sikit. Jadi sampai je lah. Gitu kan. Sebab dia ada ayat panjang ni, itulah saya macam mana jadi dia kan. Tapi Alhamdulillah. Okey. Dia punya penghujung tu sampai pada tinggi, pada pertengahan, pada hujung. Sampai dah. Cumanya macam saya cakap tadi, tengah-tengah tu mana kita nak letak, atas ke bawah ke, nak menyesuaikan. Contoh tadi macam Bunda baca, innallazina fatanul mu'minin ni, tak silap saya tadi harakat berapa Bunda? Ni dua. Kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam. Bermakna bila pertengahan tu, kalau Bunda perasan, kalau yang lain perasan, kita buat tu tidak tegak aja tengah dia. Jangan takut untuk turun ataupun dia nak naik. Jangan takut. Nanti bila kita ada nada turun, ada nada naik, mungkin katalah kita berhenti dekat falahum azabu jahannam. Mungkin pada kalimah yang kedua atau ketiga akhir sebelum berhenti tu, contoh falahum azabu tu kita dah boleh pergi dekat harakat 2. Contoh tadi kan kita baca fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu. Tu kan tengah. Itu kan nada tengah. Falahum azabu jahannam. Jadi tak jauh dia nak pergi dekat kalimah jahannam yang mana dia punya nada di tengah. Na. Daripada falahum tu na. Dia tak adalah tinggi, tiba-tiba dia nak melompat pergi dekat nada 2. Bila ayat panjang ni sebenarnya lagi mudah. Kalau kita dah faham konsepnya, kalau kita rasa ayat panjang kosong pula, sebenarnya lagi mudah. Macam saya cakap tadi, bila di pertengahan pada ayat panjang, jangan risau. Bawa aja dulu suara tu ke atas dan ke bawah, tapi dengan keadaan yang tidak sumbang lah. Maknanya kita dalam proses belajar ni mungkin guru kita akan menegur lah mana yang sumbang, mana yang tak sumbang kan. Tapi yang penting pada penghujung ayat yang kita berhenti tu mungkin 2 ataupun 3 kalimah sebelum tu dah boleh pergi dekat harakat 2 Bunda. Okay. Alright. So dari sudut Taranum tadi Bunda dapat bawa dengan baik. Pada saya nampak susunan dia cantik. Cuma nanti lebih mungkin kalau ada rezeki join kelas lanjutan tu, lagi nampak pengisian pada setiap ayat-ayat panjang tu. Macam mana kita nak letak dia, macam mana bentuk dia. Dia kan ada bermacam-macam kan cabang-cabang dia. Okey, baik. Kemudian dari sudut itu dari sudut Taranum. Okey, dari sudut sebutan huruf tadi pun saya kira kemas juga. Sebutannya macam contoh ayat dalam surah Al-Buruj ni ada juga apa nama? Allahumma salli ala Muhammad. Cabaran. Nak sebut mana cabarannya, macam yang saya bagi tahu pada Bunda Tusiah tadi kan, ada tebal, ada nipis. Jadi pada surah Al-Buruj ada beberapa tempat. Kalau kita tengok yang atas-atas tu semuanya qalqalah. Tapi bukanlah Bunda baca tadi tak ada qalqalah, saya yang tak dengar. Yelah biasalah online ke kekangan dia, itulah dia salah satunya. Kadang-kadang hujungnya hilang, tengahnya timbul, kadang-kadang tengah hilang, macam itulah. Tapi tadi bila Bunda baca ayat 12, inna balta, cantik dia punya qalqalah tu tebal, maknanya dapat memelihara sebutan huruf sambil kita nak jaga kita punya Taranum tadi. Masya Allah. Okey. Alhamdulillah. Kemudian ada satu lagi tadi, wallahu min waraihim muhit. Tebal juga kan? Pun dapat kuasai juga bacaan tebal. Fi lauhim mahfuz. Dia tak boleh lantun kan? Seperti mana mungkin ada setengah pembaca dia masih lagi tak dapat menguasai bacaan Allah ni. Allah yang mati, adh-dhalama alaihim. Contoh, dia baca adh-dhalama. Pada makhraj dia betul Allah.
Tapi pada sifat dia melantun lah pula. Macam kes ayat yang terakhir tu. Fi lawhim mahfuz. Senang ke? Tak senang. Sebabnya nak gerak lagi. Mahfuz. Tak boleh kosong. Tapi kalau kata memang kita belum lagi mahir kan, letak dengan keadaan yang kosong. Contoh kosong macam mana? Fi lawhim mahfuz. Boleh? Yang tadi mahfuz. Kalau mampu buatlah. Maknanya ada pergerakan sedikit lah nada tu. Wallahu a'lam. Okey, boleh Bonda Ronisa? Itu komen saya lah untuk Bonda. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dapat baca dengan bacaan yang terbaik sangat. Okey. Ustazah, kalau kita Ya. tak nak berhenti kat Jahannam, kita berhenti kat mana Ustazah? Yang ayat 10 tu. Summa lam yatubu boleh? Kalau maknanya kalau tak sampai kan Bonda? Ya. Maknanya nak kurang lagi daripada kalimah jahannam tu, boleh berhenti summa lam yatubu. Ambil balik summa lam yatubu. malam tu. Okey. Terima kasih Ustazah. Betul. Alhamdulillah. Okey, sama-sama. Okey, baik. Kita tengok pada peserta seterusnya, peserta yang kelima. Zira, silakan Zira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey ke Zira? Sihat? Alhamdulillah. Kena kuat lah. Aduh, saya kan minta maaf lah. Saya kalau tahu orang mabuk kan saya jadi mabuk. Aduh, ya Allah, saya memang teringat-ingat kalau benda yang macam waktu saya mabuk kan, tak boleh bau sabun lah, apalah. Tak mengarut je Ustazah ni. Nanti dia akan mabuk macam tu. Saya dia. Tapi kan nak kena macam mana, nak kena kuat. Ya, betul. Okey, Zira, surah Saya insya-Allah baca surah Al-Maun. Al-Ma'un. Surah Boleh. pendek je Ustazah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kan malam ni adalah surah pilihan. Kita membaca dengan santai. Yang penting sampai. Sampai taranumnya, sebutan hurufnya kita menjaga. Itu je niat kita. Tujuan kita. Okey, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rojim tu angkat sikit. Rojim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat rahim tu dia tak cukup turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti Zira pastikan lepas ni kalau jumpa harakat ketiga pada ayat tu, turun dia betul-betul turun sampai dah tak boleh turun lah suara tu. Itu pada harakat yang ketiga. Okay. Okay. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Boleh? Fadzalika allazi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Fawailul lil musallin. Masya Allah. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Lagi sekali yang hujung tu. Ambil nafas dulu. Alladzina hum. Ya. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Zira. Ya. Sedap Zira baca. Allahu Akbar. Alhamdulillah lah. Dia macam geram je.
Macam geram je bunyi tadi. Bila geram baru jadi. Walaupun ayat pendek. Sebab memang Berlatih lah. Sebab tu saya kata hari tu kan, ingat tak Zira saya pesan. Saya kata suara Zira kalau buat rendah di awal tu nanti hujung tu dia jadi melepek suara tu ataupun macam dia tak tak kena. turun. Dia tak turun tepat pada tempat dia. Sebab tu kena tinggi. Maknanya Zira dah nampak dah sekarang kunci dia. Key dia adalah Mula tinggi. A'udzubillah. Mesti kena tinggi tu. Dia tak boleh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Memang sampai pada harakat 1 dan 2. Nanti Nak pada turun harakat nanti. 3. Masalahnya Tak dekat betul. harakat 3. Faham? Nampak kan? Ya nampak. So sekarang bila kita agak tinggi sikit suara pada permulaan, masa masuk pada harakat ketiga kita akan jadi lebih selesa. Okey. Kan? Nampak dah? Itu adalah teknik untuk kita tahu tahap-tahap suara kita lah. Maksudnya kita- kalau saya nak mula tu terus macam tinggi dululah. Tinggilah maksudnya. Tinggi ikut pada yang mampu kita lah. Yelah. Macam Zira buat tadi tu memang masih mampu lagi. Kan? Barulah kita tahu. Yang selama ni kita rasa macam agak susah sikit nak naik tu sebab kita jarang guna suara tu. Mana ada kita bercakap terpekik-terpekik macam tu. Kita mengaji pun tidaklah memekik sebenarnya. Cuma nak mengangkat tobakot suara ataupun mengajar terpekik. Tapi tak tahu pun. Tapi bezanya kalau kita mengajar tu kita bercakap. Tapi kalau mengaji kita kena ngaji. Maknanya kita mengaji atau baca Quran ni dia ada lenggok dia. Kan macam bercakap ni kita mengajar takkan kita nak lenggok pula kan. Kan macam itulah. Jadi bila kita dah nampak penyesuaian suara kita daripada harakat 1 naik atas, lepas tu nanti 2 macam mana, 3 tu bila nampak selesa, bermakna Zira kena safe, kena pegang auzubillah yang Zira sesuai kat mana. Lepas ni kalau kita buat mesti kita kena tinggi part ni. Kalau tak tinggi part ni harakat ketiga habis. Dia bukanlah rosak, tapi dia jadi sumbang lah bakat tu. Betul. Baru faham. Kan. Orang yang belajar taranum ni dia nanti lama-lama dia akan lebih faham, lebih hadam. Orang kat luar tu dia boleh lah cakap kan, dia boleh komen apa orang kata macam kita tengok tilawah tu selalu kan. Kita ni mesti sebagai juri ni, sebagai penonton ni kita akan komen ikut sedap mulut kita, ikut rasa kita. Kadang-kadang kita tak tahu sangat Tak tahu pun. Tapi kita komen, kita janji kita rasa telinga kita ni dengar peserta tu baca, sedap peserta ni baca. Contoh kan. Tapi sebenarnya panjang pula cerita. Ni nak cerita tentang ilmu lah ni, ilmu suara ni. Kan? Jadi kaedah tu yang sebenarnya yang kita nak kena tahu. Bezanya kalau belajar taranum murattal ni, bacaan murattal ni kan, tak seteruk manalah untuk kita mengukur suara kita. Tapi kalau kita masuk tilawah ataupun nak berhaflah ke kan untuk persembahan bacaan, dia punya perbezaan suara tu lagi ketara. Lagi banyak harakatnya, lagi banyak dia punya tobakot tingginya. Lagi banyak kita nak guna tenaga. Bila lagi banyak tinggi, lagi banyak kita nak kena tahu tentang ilmu suara ni sebab bila terlalu tinggi kan kita ada 4 tobakot kan. Ada jawab lagi kan. Jadi masa tu kita menggunakan suara, adakah kita menggunakan suara tekak sepenuhnya? Dah tidak dah. Macam mana pula? Habis kita nak guna suara mana pula? Pening. Kan? So, ni ilmu jugalah yang saya belajar kan. Bila kita ni saya masuk sikitlah nak nampakkan apa perbezaan berkenaan dengan bacaan murattal dengan bacaan mujawad. Macam mujawad ni kan kita banyak dia punya nada tinggi tu. Jadi bila pada suara yang terlalu tinggi yang kita sebut sebagai jawab-jawab, yang kita tengok kening orang tu sampai berkerut, yang kita tengok muka dia merah, yang kita tengok dahi dia tu keluar urat, itu adalah tanda-tanda orang menggunakan suara, nada dan tobakot yang paling tinggi. Tapi kenapa ada setengah pembaca ni dia boleh baca dengan suara yang relax aja. Tak nampak pun dia kerut kening. Dan kenapa ada setengah orang ni dia baca baru naik sikit pun dia dah rasa macam ya Allah penatnya. Termasuklah bacaan murattal ni. Pernah tak rasa yang selama ni tak ada pengalaman, tiba-tiba masuk kelas taranum, masuk tinggi sikit je baru jawab, belum jawab kita dah rasa macam ya Allah susahnya. Betul. Sebab kita guna semata-mata Allahu akbar kabira.
Sebab kita guna semata-mata bahagian tekak kita je. Rupa-rupanya kekuatan suara kita ni bila kita menggunakan tabakat tinggi, tinggi, tinggi dan makin tinggi, dia bukan sepenuhnya dekat tekak kita. Dia ada dua corong. Satu corong dari bahagian tekak kita lah. Bila kita bercakap memanglah kita guna corong bawah. Mana ada kita bercakap guna corong atas. Tapi kalau bila suara tinggi ni, jawab sama ada jawab-jawab ke ataupun orang yang tak biasa guna untuk bacaan murattal ni, tiba-tiba dia kena buat pada corong atas. Corong atas tu bukannya kita sengau, maknanya kita guna bahagian kita menekan suara tu ke atas. Contoh kan kalau kita baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Cuba perhatikan, itu yang pertama saya buat. Nanti saya buat ulangan. Kalau yang kedua saya buat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tinggi dah tu kita buat kan. Tapi sepenuhnya daripada kita punya tekak. Jadi kesan dia tu kita akan jadi cepat penat. Kita akan rasa macam sakit tekak. Macam cepat je dah habis dah tenaga. Depan tak boleh dah serak. Contoh. Saya ulang lagi sekali cara pertama tadi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalimah bukan semua bukan semua naik atas. Ada beberapa part yang kita punya suara tu tinggi kita naik ke atas. Iaitu pada kalimah cuba perhatikan kalimah al-ladzi dengan din. Al-ladzi dengan din. Saya lupa lah. Saya tadi dah stop pula. Cuba tengok pada kalimah al-ladzi dengan din. Nampak semula tak? Ni ladzi kan dengan din. Okey, kalau saya baca dengan tekak sepenuhnya bunyi dia begini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu sepenuhnya. Okey. Katalah kita ambil pada kalimah al-ladzi dengan ad-din ni. Perhatikan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dia sampai juga tabakat suara tapi dia punya bunyi tu macam halus. Dia pergi atas ni. Tapi bukan pergi ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu jadi sengau. Dia pergi halus tu pergi naik ke sini. Nampak? Ada beza. Ara'aital ladzi. Itu buka. Buka dan gunakan sepenuhnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sama tak dengan din? Din. Tabakat dia sama naik tinggi tapi dia punya cara mengeluarkan suara tu ada beza tak? Saya tanya, siapa nampak ada beza tak? Oh, Kak Lis tak dengar suara saya Yang lain dengar jelas tak? Suara Ustazah jauh. Alamak, line saya dah ni. Okey. Hello? Hello, saya dengar Saya dengar. jelas. Jelas? Sekarang Ha. jelas? Sekarang jelas. Sekarang jelas Okey. So yang saya sebut tadi al-ladzi dengan din tu, mana suara atas, mana suara tekak sepenuhnya, nampak tak dia punya beza? Tu sebenarnya. Cara dia macam mana? Caranya adalah dengan mengulang banyak kali kita punya bacaan pada suara tinggi. Kalau kita tak ulang pada suara tinggi, kita tak dapat kesan. Kan? Kita tak dapat nak kesan sebab proses untuk mengenal suara atas dan bawah ni bukan satu proses yang mudah dan bukan satu proses yang sekejap. Lama kita nak cari tu, tak jumpa-jumpa suara tu. Tapi kalau kita banyak dan kerap berlatih kan, nanti kita akan kenal. Ladzi, ladzi, ladzi ke atas. Tapi bukan ladzi, tu masuk hidung. Ladzi. Okey. Itu sedikit lah, sedikit sebanyak. Bukanlah kata kita yang saya maksudkan bila kita guna suara tinggi tu sepenuhnya dalam satu ayat tu penuh tinggi semua, tak boleh lah. Dia ada serta-serta tempat. Kalau kita rasa macam satu ayat ni ada satu ayat, satu kalimah ni Ustazah buat tinggi betul. Contoh kan, nak bagi dia betul-betul tajam tapi suara aku tak sampai. Masa itulah kita cuba kecilkan bukan sebutan,
kecilkan suara tu pergi dekat bahagian atas. Contoh yang saya bagi tadi. Ladzi tu. Ladzi. Tapi janganlah sampai jadi suara Doraemon. Faham tak maksud suara Doraemon? Saya dulu selalu kena. Masa saya belajar dulu. Yelah kita budak-budak kan. Bila kita dengar suara cikgu kita buat tinggi, kita pun nak buat tinggi juga. Contoh kan. Tapi tak sampai, takut-takut. Jadi saya keluarkanlah suara Doraemon saya tu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Contoh. Memang sampai lah. Tapi cikgu saya kata cengkelat. Ngelat guna suara tu memanglah sampai. Nampak tak? Punyalah kan kita ni sebenarnya baca Quran ni aset kita yang penting sekali adalah kita punya suara. Selain daripada kita punya gigi kita nak kena jaga kan. Lidah tu insya-Allah lah. Itu Allah anugerahkan. Tak kisahlah lidah tu pendek ke panjang ke. Kadang-kadang disebabkan pendek dan panjangnya lidah itu adalah menyebabkan faktor menyebut huruf tu jadi berubah sedikit kan. Itu semua Allah dah anugerahkan. Tapi bab suara ni juga adalah anugerah Allah yang kita kena jaga. Makan nak kena jaga. Tapi bab pantang ni sebenarnya ikut pada orang. Kalau kata seseorang tu ataupun guru kita kata dia tak boleh minum air batu. Tak semua macam tu. Ada juga setengah orang bila saya berguru dengan cikgu saya ni, dia minum air batu ke, dia ngisap rokok ke, kadang suara pun maintain juga sedap kan. Itu saya kata pada masing-masing. Tapi yang sebaiknya dan terbaik adalah untuk kita bagi suara kita tu tidak, yelah selalu kalau minum air batu tu dia jadi batuk, itu je lah. Kalau kita nak maintain, nak jaga kesihatan sekali, memang kalau boleh kita elaklah minum air yang terlalu panas ataupun air sejuk. Jangan selalu sangat. Boleh minum air suhu bilik ataupun minum air suam. Macam itulah. Kalau kita makan minyak pun suara kita terganggu juga. Kalau kita tak makan minyak, suara kita jadi clear, cantik. Kemudian di samping kita menjaga juga badan kita ni, kalau dah banyak sangat minyak, bayak jadinya. Tahu tak bayak tu apa? Allahu Akbar, tu bahasa orang Johor, bayak tu. Jadi sambil kita menjaga suara, sebenarnya kita menjaga juga kesihatan badan kita. Wallahu a'lam. Boleh? Sedikit sebanyaklah komen-komen saya tadi. Mudah-mudahan komen saya tu bukannya untuk bagi hilang mood. Komen saya tu kalau boleh lebih bagi semangat lagi untuk kita usaha. Buat sikit kita dapat. Buat banyak lagi kita dapat kan. Allah dah janjikan macam tu. Setiap orang yang berusaha, ikhlas ke jalannya, insya-Allah Allah akan bagi. Cepat atau lambat itu atas izin dia. Okey, boleh? Okey, ada apa-apa soalan? Saya lupa nak stop share. Okey. Tak ada? Hari ni kita tak ramai tapi kita ada. Tak ramai, seronok ni. Ni antara pelajar-pelajar yang saya kira setiap minggu boleh masuk aja. Biasalah kalau saya sekali-sekala tak masuk tu ada urusan tu, saya faham. Kan? Alhamdulillah. Saya doakanlah mudah-mudahan istiqamah. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, boleh kita berhenti dulu setakat ni. Tak sempat kita untuk buat pusingan kedua. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi lah pada minggu depan dengan taranum yang baru. Dan semua masa yang saya ambil tadi adalah komen-komen itulah, komen-komen yang saya bagi tadi tu, dan ada sedikit sebanyak tips-tips yang mungkin kalau kita boleh cuba buat, kita cuba ikuti pelan-pelan, insya-Allah lah membantu. Okey, baik, kita kalau gitu kita tangguhkan dulu untuk kelas kita pada malam ni dengan bacaan doa dan tasbih kafarah dan suratul Asr. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah kita jumpa minggu depan. Terima kasih dan tahniah sekali lagi dapat membuat
bacaan dengan susunan taranum Jiharkah yang awesome. Alhamdulillah. Okey. kasih, Ustazah. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi Minggu wabarakatuh. depan sikah Ustazah ya. Ya, itu Bulan taranum depan. terakhir untuk 7 taranum.